mengisi semua kekosongan, memenuhi setiap tuntutan perjalanan dengan baik, membatasi jumlah orang yang diperlukan tanpa berlebihan dan tidak ada pemborosan. Tengok, individu dia tak ramai, situasi genting. Jangan dok buat havoc tak ketahuan, 3-4 orang pula nak pergi kerabat bagi maklumat. Seorang sudah. Nabi ajar macam situasi dia macam tu. Kan 3-4 orang tak apa-apa maklumat kamu sampai. Yang A kata dengar lain, yang B kata dengar lain. Tak pening Rasulullah. Seorang cukup. Seorang tu pula anak sahabat karib dia, Abdullah bin Aba Bakrin. Hang pasang telinga. Seorang hantar makanan sudah. Jangan duk 3-4 orang. Sehari 3-4 jenis. Duk atas tu tak tahu nak makan apa, punya banyak. Sekadar nak lapik perut, nak turun nanti untuk menuju ke Yathrib. Maka cukup Asma seorang hantar makanan. Itu Gua Thur, bukan restoran beraneka jenis makanan mau sampai. Satu cukup. Bijak Rasulullah. Tidak boros. Hak tunjuk jalan pun Abdullah bin Uraiqat sahaja. Tak payah ramai-ramai. Sagi bercelaru. Kawan ni kata, tang ni dekat, aku dah on ways tadi, dia habak tadi. Abdullah bin Uraiqat kata, hang weh aku Google Map. Aku Google Map lagi sempoi, dia tunjuk dengan jam warna merah, warna biru. Aku dah tengok dah jalan ni jam. Kita kona tadi. Alamak tak pergi Yathrib, bergaduh tentu. Seorang sudah, Abdullah bin Uraiqat. Bayangkan dia tunjuk jalan, selesai lagi. Tanpa ada pembesaran, pemborosan kepada manpower, kepada kekuatan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil alasan yang kuat menurut kemampuannya, kemudian pertolongan Allah dapat diperolehi. Maksudnya Nabi menggunakan segala asbab dan akhirnya Allah mengurniakan pertolongan. Baik, perenggan yang akhir sebelum tajuk baru. Penerapan alasan diperlukan dan merupakan hal yang wajib. Maksud dia asbab daripada kita. Akan tetapi tidak bererti selalu mendapatkan hasil, kerana hal ini berkaitan dengan perintah Allah dan kehendak Allah. Apa yang dituntut ialah kita berusaha, dan ada kala tidak berhasil. Maka kenapa tidak berhasil? Sebab kita tidak boleh mengatasi iradah Allah. Tu dia. Jangan rampas kuasa kerja Allah. Iradah Allah menentukan segala-galanya. Kita hanya berusaha. Keluar nanti result SPM, terima seadanya. Tu contoh. Jangan merungut, jangan maki hamun, sebab anak sudah usaha, iradah Allah mengatasi segala-galanya. Ini contoh. Ini contoh. Maka tak semua akan berhasil, tak semua akan dapat 9A. Akan ada 1A, akan ada 2A, akan ada 9E. Itu paling cerdik lah, teruk sangat. Akan ada semua itu. Yang menangis, yang tak puas hati. Hak baru ni pun dia pergi bakar buku admit dia. Dia pun kata susah. Saya SPM dulu ambil admit, memang susah pun, cangkui. Admit memang susah, mat biasa tu insya-Allah. Mat tambahan ni, depa kata mat tam lali, kita dah ingat mat tam mana. Budak-budak lah mat tam. Kita dulu admit, mat tambahan. Memang susah nak mampu. Kawan tu pi bakar kan, masuk viral dalam internet. Dia pi bakar buku matematik admit dia. Dia kata susah lah. Memanglah admit mana yang senang. Yang senang Isa okok. Yang paling senang merokok. Matematik susah. Nak sebut apa berlaku, terimalah. Itu iradah kehendak Allah. Sebab tak semua akan
diizinkan syarak. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sinilah tawakal adalah perkara penting yang merupakan penyempurnaan pengambilan alasan. Nampak? Tawakal. Baik tu orang beriman, hasbunallahu wa ni'mal wakil, la haula wa la quwwata illa billah. Itu yang kita pesan kepada peserta-peserta AIS Sabtu lepas. Itulah yang kita pesan. Jangan lupa berzikir hasbunallahu wa ni'mal wakil. Alhamdulillah, tidak ada perkara tak elok yang berlaku. Alhamdulillah. Kita pesan dah, banyakkan zikir itu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai wakil bagi kami. Iaitulah dalam bab wakil, maknanya wakalah, mewakilkan Allah. Allah tu jadi wakil kita dalam kita minta pertolongan menyelamatkan sesuatu. Cukuplah Allah jadi wakil aku. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itulah yang diucapkan oleh para sahabat dalam perang Uhud. Ketika sahabat ditakut-takutkan oleh musuh, bagaimana sebahagian sahabat meninggalkan medan Uhud. Meninggalkan medan Uhud, terutama apabila tersebar khabar angin Rasulullah telah mati dibunuh dalam perang Uhud. Lalu sebahagian sahabat meninggalkan Uhud dan pulang ke Madinah. Sebahagian rasa kecewa Nabi dah wafat, walhal hanyalah saiwa perang Saraf yang dimainkan oleh Abu Sufyan. Maka sebahagian sahabat bertahan sambil berkata hasbunallahu wa ni'mal wakil, meneruskan jihad. Lalu akhirnya yang patah balik, tah macam mana depa dapat maklumat kata Nabi masih hidup, depa patah balik ke medan Uhud. Alhamdulillah. Cuma waktu tu mereka sampai, Nabi telah cedera, Nabi telah dibawa ke gua Uhud, Nabi telah ditetak cedera teruk Nabi, sehingga Abu Ubaidah tanggal gigi depan dia kerana menggigit mata besi, mata rantai yang telah cangkuk pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dibawa lari Nabi ke gua Uhud. Di sekitar banjaran Uhud ada satu gua, kalau musim haji boleh ziarah. Syarat buat surat elok-elok. Boleh ziarah gua tempat Rasulullah diubat, dirawat dalam peperangan Uhud. Dan gua tu berbau wangi sampai hari ini. Kenapa wangi? Kerana darah Nabi jatuh ke atas ketul batu. Waktu buka baju besi Nabi, darah tu meleleh jatuh. Darah Nabi itulah wangi. Subhanallah. Dan di sana ada seorang sahabat yang berpeluang menyedut darah Rasulullah, namanya Abu Sinan. Waktu luka tu dia sedut darah Nabi, dia tak buang, dia telan. Darah Nabi yang mulia Abu Sinan. Allahu Akbar. Ni cerita dalam peperangan Uhud. Siapa masuk gua tu, tuan-tuan rasalah bau dia wangi. Cuma gua tu curam sikit, nak panjat dia. Setakat badan besar, saya ingat babai duduk bawah seokok lah. Memang tak lepas. Dia curam sikit. Memang sakit lah nak panjat dia. Cuma kalau nak panjat boleh musim haji. Umrah dia tak bagi, musim haji dia bagi. Itu pun jenuh surat macam-macam. Dalam itulah dia panggil gua Uhud, tempat Rasulullah dirawat. Allahu Akbar. Nak cerita apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itulah yang dibaca oleh sahabat ketika mereka kononnya Nabi telah wafat, walhal hanyalah khabar angin sahaja. Habiskan perenggan yang akhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan semua yang diperlukan dan mengambil semua syarat-syarat. Nabi buat semua. Keluar rumah waktu malam, keluar lepas tu pergi rumah Abu Bakrin, keluar daripada rumah Abu Bakrin ikut pintu depan ke ikut pintu belakang? Ikut pintu belakang.
Satu riwayat kata ikut tingkap belakang daripada rumah Nabi, pergi dulu ke rumah Abu Bakar waktu malam, keluar pula pintu belakang waktu malam, arah ke selatan, tak ikut utara, pergi selatan Rukun Yamani, arah ke Yaman, Jabal Sur. Nabi buat semua. Sebelum pergi, beri arahan, kamu makanan, kamu maklumat, kamu kambing, kamu tunjuk jalan, tunggu aku di bawah, aku bayar 5 dirham. Nabi bayar Abdullah dengan 5 dirham. Oi, tinggi tu. 1 dirham lah 836 ringgit. Kali 5, dekat boleh tahan lah. Kan, kita kata 800 lah, kali 5 dirham, dah berapa ribu? 4,000 dah. 4,000 di situ untuk Abdullah bin Uraiqat tunjuk jalan ke Madinah. Nabi susun semua satu. Dan Nabi mengambil semua syarat. Akan tetapi pada ketika yang sama, beliau tidak lupa berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah. Nabi tak pernah berhenti berdoa di Jabal Sur, menenteramkan Abu Bakrin yang merasa cemas kerana Abu Sufyan, Abu Jahal telah sampai di depan pintu gua. Ditenangkannya, innallaha ma'ana, jangan risau, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Nabi tak putus berdoa kepada Allah agar usahanya diberikan keberhasilan, doa beliau dikabulkan dan usahanya diberikan kejayaan. Demikian kita dalam apa saja perancangan, jangan lupa ambil segala asbab kemanusiaan, kemudian kita berdoa. Kalau orang buat kenduri kahwin, macam saya dulu anak kahwin, anak pertama kahwin, anak sulung, apa yang risaunya? Makanan tak cukup. Yang tu confirm. Tak tidur malam kita memikirkan cukup ke tak cukup ni, cukup ke tak cukup. Buat-buat sat lagi orang mai pegang pinggan nasi tak ada. Oi, dia mai macam-macam. Mulalah kita contingency plan. Beli ayam spare lah, apalah macam-macam. Kita buat kita punya plan kita. Doa dekat Allah. Tu tak kira lagi cuaca. Lepas pi subuh tu, keluar subuh tu, hari kenduri tu, keluar subuh tengok langit lo. Takut sagi awan hitam, Allah dia nak mai hujan ke. Kita kenduri buat kat padang apa semua, sagi lecah macam-macam. Namun tak putih berdoa kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta yang terbaik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun apa yang Allah tentukan, itulah kita kena terima. Maka asbab kena ikut, doa jangan putih, tawakal kepada Allah. Apa saja kita buat, itulah yang Rasulullah ajar di dalam peristiwa hijrah. InsyaAllah sambung semangat perjuangan Abu Bakrin. Kita sambung kuliah ekstra Isnin minggu ke-5, 31 hari bulan 12, malam tahun baru. Ye. Kan? Malam tahun InsyaAllah kita jumpa malam tahun baru 31/12 Isnin minggu ke-5. Kita akan sambung semangat perjuangan Abu Bakrin radhiyallahu anhu.